Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syakir bin Zakaria dari PAI 2. Hari ini saya ingin menceritakan tentang sedikit tentang jadual spesifikasi ujian ataupun dipanggil JSU secara ringkas. Okey, kita tengok apa itu JSU. Yang pertama adalah konsep JSU. Menurut Zimaro 2004, JSU adalah satu metrik atau carta yang mewakili bilangan item yang hendak diuji mengikut setiap topik dan aras objektif. Okey. Pembinaan JSU dapat membantu guru mengenal pasti kemahiran atau objektif yang hendak diuji. Menurut Muhammad Najib 1997 pula, JSU juga disebut sebagai jadual penentuan ujian. Adalah jadual yang mengandungi jumlah soalan atau item untuk setiap kandungan, tahap kemahiran dan jenis-jenis soalan. Jadi maksudnya JSU ni adalah untuk jadual untuk guru melihat soalan yang bakal dibina untuk menguji murid mengikut objektif masing-masing. Okey. Apakah kepentingan JSU ataupun tujuan JSU ni? Okey, seorang guru wajar membina jadual spesifikasi ujian JSU sebelum membina soalan yang akan dijadikan kayu ukur kepada murid-murid. JSU mempunyai peranan yang penting dalam pembinaan soalan yang kita hasilkan. Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum 2001, melalui JSU, guru atau pembina ujian akan dapat merancang topik atau kemahiran yang hendak diuji dalam item berdasarkan tahap kognitif yang dicadangkan dalam taksonomi Bloom. Okey, jadi JSU ni guru akan melihat aras kemahiran murid-murid melalui taksonomi Bloom yang mempunyai 6 peringkat, iaitu memahami sehinggalah mencipta. Okey, tujuan atau kepentingan JSU ni adalah untuk mengelak daripada membina ujian secara sembarangan. Jadi jika guru membuat JSU dulu sebelum membuat soalan, guru tidak akan membuat soalan senang kata buat soalan ikut suka hatilah. Kalau ada JSU, guru perlu berpandukan JSU ni untuk buat soalan. Okey. Yang kedua dia adalah menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Yang ketiga, menentukan keseimbangan antara topik dan aras kemahiran yang diuji. Jadi guru dapat dapat menguji murid antara topik dan topik. Jika ada topik yang guru ingin lebih untuk diuji, jadi guru itu akan membuatkan topik tersebut dan menentukan aras kemahiran tersebutlah. Okey, guru dapat membandingkan antara satu ujian dengan ujian yang lain. Jadi yang ujian sebelum ni pun, jika guru menggunakan JSU, jadi untuk ujian seterusnya guru akan dapat melihat balik ujian yang sebelum itu. Jadi ini akan guru dapat menambah baiklah soalan yang hendak diuji kepada murid. Yang seterusnya, menstabilkan aras kesukaran dalam penghasilan item ujian. Yang kita sedia maklum tadi, aras kesukaran ni mengikut taksonomi Bloom.
Jadi guru akan dapat menguji murid mengikut aras-aras inilah. Kalau murid yang sederhana, dia akan diuji dengan aras yang sederhana. Okey, seterusnya membantu guru untuk membentuk dan menentukan jenis ujian yang ingin dibuat. Okey, kita tengok kepada langkah-langkah pembinaan JSU ada 5. Yang pertama adalah mengkaji sukatan pelajaran. Yang kedua adalah langkah menganalisis objektif pengajaran. Yang ketiga, menentukan jenis soalan. Langkah keempat, menentukan bilangan soalan. Langkah kelima, menentukan aras soalan. Okey, kita tengok langkah demi langkah. Okey, langkah yang pertama iaitu mengkaji sukatan pelajaran. Kandungan sukatan pelajaran perlu dianalisis untuk menentukan kepentingan tiap-tiap tajuk kandungannya. Antara aspek-aspek yang dikaji ialah, yang pertama adalah skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk. Yang kedua, pendekatan yang telah diambil dalam pengajaran sesuatu tajuk. Yang ketiga adalah kepentingan bandingan di antara satu tajuk dengan tajuk-tajuk yang lain. Yang seterusnya, kompleksiti sesuatu tajuk dan masa pengajaran yang diperuntukkan bagi sesuatu tajuk. Jadi cikgu atau guru dia perlu mengkaji sukatan pelajaran, tajuk topik yang mana guru hendak membuat ujian. Jadi ini penting kerana guru akan dapat menilai aras kemahiran murid nanti. Okey, langkah yang kedua adalah menganalisis objektif pengajaran. Okey, untuk menentukan pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji mengikut tahap kesukaran. Aras pengetahuan dan kemahiran ditentukan oleh taksonomi Bloom dan ia penting kepada penggubah kertas ujian dan pembina soalan ujian untuk menentukan jenis dan bilangan soalan yang perlu dibina. Jadi guru perlu menganalisis objektif pengajaran. Ini pentinglah, sebab apabila kita dah ada objektif pengajaran ni, kita akan tahulah apa yang perlu kita nak uji kepada murid-murid kita. Okey, untuk langkah yang ketiga, menentukan jenis soalan. Okey, perlu menentukan domain objektif pengajaran iaitu kognitif, psikomotor, efektif dan juga sosial. Okey, jenis item ni ada dua, item objektif dan juga item subjektif. Item objektif ni adalah item respon tetap ataupun respon yang terhad, kerana hanya satu jawapan untuk dipilih. Murid akan hanya dapat memilih satu jawapan yang telah ditetapkan. Itu untuk item objektif. Dia banyaklah, seperti padanan, aneka pilihan jawapan dan sebagainya lah. Dan yang jenis yang kedua adalah item subjektif. Item subjektif ni jawapan dia lebih terbuka. Jadi murid dapat menguji kefahaman dan kemahiran menyusun idea dan pendapat calon. Jadi ini akan meningkatkan daya kreativiti murid untuk mencari jawapan yang betul. Okey. Untuk langkah yang seterusnya adalah menentukan bilangan soalan. Okey, berapa guru perlu buat soalan untuk menguji murid mereka.
Harus mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran, domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran. Ia penting kerana boleh mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan sesuatu ujian. Apa itu kebolehpercayaan? Iaitu keupayaan sesuatu ujian tersebut, dan kesahan pula adalah keupayaan sesuatu soalan untuk mengukur. Langkah yang terakhir adalah menentukan arah soalan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, arah soalan ni mengikut arah taksonomi Bloom yang mempunyai 6 peringkat. Kita tengok 3 tahap kesukaran. Yang pertama adalah tahap rendah, iaitu mengingat dan memahami. Tahap yang kedua adalah tahap sederhana, iaitu aplikasi dan analisis. Dan yang ketiga adalah tahap tinggi, iaitu menilai dan mencipta. Jadi tahap ni boleh kita simpulkan. Rendah tu adalah senang lah, soalan senang. Sederhana tu soalan sederhana, dan yang tinggi adalah soalan susah atau sukar. Penentuan arah soalan ini akan mempengaruhi keputusan pencapaian pelajar. Kita tengok pula jadual spesifikasi ujian. Ini adalah JSU yang telah saya buat untuk ujian akhir sesi akademik pendidikan Islam tahun 2. Untuk yang ni untuk 30 soalan. Yang pertamanya untuk untuk topik Al-Quran, di bawahnya adalah subtopik hafazan. Saya membuat item sebanyak 5 item, iaitu soalan yang diaras mengingat untuk surah Al-Falaq. Dan subtopik yang seterusnya adalah subtopik tajwid, iaitu tajuk mat asli 1 soalan, bacaan nun dan mim syaddah juga 1 soalan. Jadi ini saya letakkan di bawah memahami. Murid perlu memahami apa itu mat asli dan juga nun dan mim syaddah. Untuk topik akidah, saya telah membuat 3 item untuk subtopik sifat-sifat Allah. Ini juga di bawah aras mengingat. Untuk subtopik beriman kepada malaikat, saya buat juga 3 soalan dan ia di bawah aras memahami. Untuk topik ibadah pula, untuk tajuk beristinja selain dari air, saya membuat 3 soalan dan ia di bawah menganalisis. Ini kerana murid akan perlu memahami dan menganalisis soalan tersebut untuk menjawab. Nanti kejap lagi kita tengok soalan, contoh soalan yang saya telah buat lah. Bawah tajuk syarat wajib dan sah solat juga saya saya buat 3 soalan dan juga di bawah aras menganalisis. Dan topik yang seterusnya adalah sirah, bawah tajuk sifat amanah Nabi. Yang ini murid perlu memahami, dan saya telah membuat 2 soalan dan murid perlu memahami untuk menjawab soalan. Untuk seterusnya di bawah topik adab. Untuk tajuk adab makan dan minum,
saya membuat 3 item dan ini di bawah menganalisis juga. Jadi murid perlu menganalisis soalan untuk menjawab soalan ni. Okey, kesemua yang saya sebut tadi adalah soalan berbentuk objektif. Dan untuk soalan subjektif pula, saya di bawah topik Jawi, itu tajuk rangkai kata 3 soalan dan ayat dan teks pendek juga 3 soalan. Okey, kita tengok soalan yang telah saya bina berdasarkan JSU yang saya buat tadi. Okey, ni adalah soalan untuk ujian akhir sesi akademik Sekolah Agama Taman Kota Jaya, Kota Tinggi. Okey, untuk soalan yang pertama tadi, soalan 1 sehingga 5 adalah soalan padanan. Jadi murid perlu mengingat surah Al-Falaq untuk menjawab soalan yang ni lah. Okey, yang soalan seterusnya adalah berkaitan dengan hukum mad asli dan juga nun syaddah. Jadi murid perlu faham, perlu memahami untuk menjawab soalan ini. Okey, dan soalan bahagian ta berkaitan dengan malaikat. Saya buat soalan tentang malaikat ni 3 soalan. Jadi murid perlu memilih jawapan di atas dan perlu menulis di jawapan di tempat yang telah disediakan lah. Jadi murid perlu mengingat perlu mengingat dan memahami apa itu tugas malaikat. Dan soalan seterusnya, saya membuat soalan jenis tandakan yang betul. Ini di bawah tajuk sifat-sifat Allah. Jadi murid perlu mengingat dan memahami apa maksud sifat Allah itu. Jadi murid akan kalau ingat, murid bolehlah menjawab dengan betul. Dan bahagian jim pula tentang di bawah tajuk syarat sah solat. Okey, saya membuat 3 soalan kat sini. Okey, sini 3 soalan ni murid perlu memahami dan menganalisis ayat atau statement ni supaya murid dapat jawab sama ada solat sah ataupun batal. Jadi yang ni murid tak boleh sekadar mengingat, dia perlu memahami dan menganalisis baru boleh menjawab dengan betul. Okey, soalan seterusnya Okey, adalah di bawah tajuk beristinja. Okey, beristinja, saya membuat 3 soalan tentang beristinja, iaitu beristinja selain menggunakan air. Saya dah buat contoh lah, 1 air mutlak dan yang lain benda lain selain air mutlak. Jadi sini pun murid perlu memahami dan menganalisis baru boleh menjawab. Bahagian kha adalah soalan betul atau
salah. Kalau betul, tulis betul. Jadi sini murid perlu membaca pernyataan tersebut dan murid perlu faham dan menjawab dengan betul. Ada 3 soalan lah yang ni. Ada 2 soalan. 2 soalan tentang di bawah. Yang ni di bawah tajuk amanah. Okey, sifat amanah Rasul. Okey, dan yang seterusnya dal. Okey, di bawah tajuk adab. Adab sebelum makan dan adab semasa makan. Jadi murid yang ni murid perlu memahami ayat jawapan dan perlu meletakkan di bahagian yang sesuai. Okey, ni bahagian seterusnya zal, iaitu yang ni di bawah topik jawi lah, rangkai kata tadi. Okey, yang ni murid perlu menganalisis gambar yang telah disediakan dan perlu memberikan jawapan sendiri tanpa ada bantuan jawapan yang lain. Ini adalah soalan subjektif, jadi murid perlu kreatif lah untuk menjawab soalan yang telah diberikan. Yang ni saya buat 3 item, 3 soalan untuk menguji murid. Okey. Dan yang terakhir adalah ayat atau teks pendek. Yang ni juga sebenarnya berdasarkan kepada gambar. Murid akan menganalisis gambar ni. Lepas tu apabila kalau murid yang faham, dia akan menulis jawapan yang betul lah kat sini. Tapi juga tengok kepada ayat. Mungkin dia tengok contoh kan, kereta, gambar kereta, tapi dia nak buat jawapan tayar kan. Ini tayar ayah saya. Tayar ayah saya cantik. Adakah ia betul berkaitan dengan gambar yang berkaitan dengan gambar dan ayat yang diberikan? Ini mengikut daya kreativiti murid. Kalau murid nak bagi jawapan yang berlainan pun boleh kalau ia logik. Okey. Dan ini pun saya buat 3 soalan, tetapi setiap soalan ni dia ada 2 jawapan lah. 2 jawapan yang sama sebenarnya. Jadi ini cukuplah 30 soalan yang telah saya buat, dan sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.